Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengesyorkan kadar pembedahan caesarean tidak harus melebihi 15% daripada jumlah keseluruhan kelahiran di setiap negara. Namun di India, kadarnya 21,5%. Bahkan di hospital swasta di India, kadarnya hampir 50%. Membimbangkan. Mengapa pembedahan caesarean di hospital swasta India jauh lebih tinggi daripada peringkat negara atau sejagat? Dia kata, okey, kami kena bawa awak ke bilik pembedahan. Saya tanya kenapa, apa sebabnya? Dia kata sudah jam 3 dan serviks anda masih belum mengembang. Ramai doktor yang dapat bayaran mengikut jumlah pembedahan caesarean. Bagaimana pula halnya di hospital swasta Singapura? Para doktor tidak mempunyai sebarang KPI ataupun matlamat untuk mendatangkan keuntungan untuk diri mereka sendiri ataupun untuk pihak hospital. Pada 2019, pencipta kandungan dan pelakon Shavi Mittal hamil buat kali kedua. Beliau sudah bertekad untuk bersalin secara semula jadi, seperti anak pertamanya. Kali pertama saya hamil, saya rasa seperti kebanyakan ibu pertama kali, saya tidak tahu apa tu kehamilan yang sihat. Yang saya tahu, saya perlu bersalin secara semula jadi. Jadi apabila hamil kali kedua, saya lebih banyak membaca. Kali ini saya memilih kelahiran hipno yang bermakna saya mahu bersalin secara semula jadi tanpa menggunakan ubat tahan sakit dan sebagainya. You have to push the baby out. That was my plan. Saya menulis rencana kelahiran saya dan saya edarkannya kepada ketua hospital, para jururawat, pakar pediatrik dan doktor bidan saya supaya semua orang tahu rencana saya. Eustacia Lobo dan suaminya, Ryan, menjadi ibu bapa kali pertama selepas 2 tahun berkahwin. Mereka sama-sama memutuskan Eustacia bersalin secara semula jadi. Saya tahu ia sangat sihat untuk ibu dan bayi juga. Seluruh proses kelahiran itu adalah sesuatu yang menakjubkan. Saya tidak mahu dibedah. Saya lebih rela tahan sakit selama beberapa jam daripada perut saya dibelah 7 lapis dalam. Kaedah kelahiran secara caesarean diperkenalkan sekitar tahun 1940. Tetapi ia mula popular sekitar tahun-tahun 60-an. Pembedahan caesarean boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pembedahan caesarean yang dirancang dan pembedahan caesarean yang dilakukan atas sebab kecemasan. Yang dirancang ini boleh dijadualkan untuk pasangan itu untuk memilih tanggal yang mungkin yang sesuai, dan sebaik-baiknya ia dilakukan apabila usia kandungan sudah mencecah usia sekitar 39 minggu. Ini untuk memastikan bahawa baby sudah cukup matang. Okey, mari masuk. Baginya dilakukan bagi atas dasar kecemasan, ini bergantung. Kadang ia harus dilakukan lebih awal untuk menyelamatkan bayi ataupun menyelamatkan ibu yang hamil. Tiredness, backache, dan bayi mungkin harus dilahirkan secara pramatang dan terpaksa dimasukkan ke unit rawatan rapi kemudiannya. Dr. Jazlan Jusuf punya lebih 20 tahun pengalaman sebagai pakar bidan di Singapura. Dalam sebulan, beliau mengendalikan lebih 20 kelahiran. Kurang daripada 5 melalui pembedahan caesarean.
Okey, bagi pembedahan caesarean yang dirancang biasanya dilakukan kerana bayi dalam kedudukan yang tidak normal seperti bayi yang dalam kedudukan menyongsang, melintang ataupun miring. Ia juga dilakukan bagi kandungan kembar atau berganda. Ia juga dilakukan bagi masalah kedudukan urin yang di bawah kawasan rahim yang boleh mendatangkan masalah pendarahan. Tujuan asal pembedahan caesarean adalah untuk menyelamatkan nyawa, terutama bagi kes-kes kelahiran yang rumit. Mungkin semasa dalam proses bersalin, baby mengalami masalah lemas, pernafasan yang kadar oksigen yang terlalu rendah, ataupun si ibu mengalami masalah pendarahan yang keterlaluan, dan juga mungkin si ibu mungkin mengalami masalah tekanan diri yang terlalu tinggi, masalah keadaan yang dinamakan pre-eclampsia, mungkin kencing manis yang tidak terkawal, juga antara sebab-sebab yang harus di mana pembedahan caesarean harus dilakukan secara kecemasan. Namun ada banyak risiko yang dikaitkan dengan pembedahan caesarean. Antaranya, kajian di pelbagai negara menunjukkan sang ibu menghadapi risiko mati lebih 5 kali ganda berbanding bersalin secara semula jadi. Maka itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengesyorkannya dalam keadaan terdesak sahaja. Dan ia menganggap kadar ideal antara 10 dan 15% daripada keseluruhan kelahiran di sesebuah negara. Pertama, masalah pendarahan. Kedua, masalah jangkitan. Ketiga, mungkin semasa melakukan pembedahan ini boleh terjadinya kecederaan kepada bayi ataupun kecederaan kepada si ibu yang hamil. Bayi boleh mengalami masalah kelukaan dan ibu pula boleh mengalami kecederaan kepada organ-organ sekitar rahim iaitu seperti usus dan pundi kencing. Risiko yang paling dikeruni mungkin adalah masalah darah beku yang terjadi di saluran darah ibu kerana selepas pembedahan caesarean ibu akan terlantar baring di atas katil untuk beberapa jam. Jadi ibu tidak aktif, makanya saluran darah boleh terjejas dan darah beku boleh berlaku, dan ini boleh mendatangkan bahaya kepada ibu kerana darah beku ini boleh pergi ke jantung dan paru-paru ibu dan mendatangkan masalah pernafasan dan sakit jantung. Proses pemulihan juga mengambil masa yang lebih lama. Bagi si ibu yang sudah menjalani pembedahan caesarean, terdapat luka di bahagian perutnya yang agak besar, dan luka ini harus dijaga dengan rapi supaya tidak ada masalah-masalah seperti jangkitan kuman ataupun keradangannya. Dan mereka harus mengambil ubat-ubatan yang lebih seperti antibiotik, ubat penahan sakit yang lebih kuat, dan mereka juga mungkin ada masalah untuk bebas bergerak sebab sakit. Bayi yang dilahirkan melalui pembedahan caesarean juga terdedah kepada beberapa risiko. Bagi bayi yang dilahirkan secara normal, bayi ini akan merasai ketegangan rahim semasa proses bersalin, dan bayi ini harus mengharungi terowong ataupun birth canal, dan ini baik untuk peparuh bayi kerana peparuh bayi ini akan menjadi tekanan, merasai tekanan, dan kemudian semasa dilahirkan peparuh ini akan berkembang, makanya ini baik untuk pernafasan bayi, dan proses ini tidak berlaku pada semasa pembedahan caesarean. Makanya bayi yang dilahirkan melalui pembedahan caesarean boleh mengalami masalah pernafasan. Namun di India, pembedahan caesarean telah menjadi satu norma, terutamanya di hospital swasta. Hari ini, hampir 48% kelahiran di hospital swasta adalah pembedahan caesarean, lonjakan 400% dalam masa sedekat. Di kebanyakan negara, wanita berhak memilih cara bersalin yang diingini kecuali dalam keadaan kecemasan. ఆపరేషన్ కి వెళ్తారా మంచి జరుగుతుందా ఎప్పుడు చెడు జరుగుతుంది కదా కాబట్టి అందరూ కూడా నార్మల్ డెలివరీ ఎంకరేజ్ సెక్షన్ ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ డెలివరీకి అందరిని కూడా మోటివేట్ చేయాలి.
Sebagai pakar obstetrik, Dr. Gauthami Reddy menggalak kaedah bersalin secara semula jadi. Tetapi sebagai pemilik sebuah hospital swasta kecil, beliau akur masalah logistik yang dihadapi untuk melaksanakan kelahiran secara semula jadi. Pertimbangan pertama ialah masa. Pembedahan caesarean dapat dilakukan dalam masa kurang 1 jam. Manakala proses bersalin secara semula jadi boleh mengambil masa antara 8 jam hingga lebih 2 hari. Kelahiran semula jadi yang ada komplikasi juga memerlukan hospital untuk beralih ke pembedahan caesarean dengan cepat sekiranya berlaku kecemasan. Walaupun kami hendak menjalankan kaedah bersalin secara semula jadi, kami perlu sediakan kaki tangan pembedahan caesarean seperti pakar bius. Kami gembira dapat menurunkan kadar pembedahan caesarean, tapi ia juga menjejas para doktor dan kaki tangan perubatan. Dan sekiranya proses kelahiran semula jadi berjalan lancar, hospital masih perlu menyerap kos dalam menyediakan prasarana dan kaki tangan pembedahan. Ibu bapa tidak menanggung kosnya. Ini mungkin sukar untuk hospital-hospital yang lebih kecil. Akibatnya, pembedahan caesarean yang dijadualkan menjadi kaedah paling menjimatkan. Tetapi adakah ini bermakna setengah kaum ibu di India dipaksa menjalani pembedahan caesarean atas nama keuntungan? Jika ibu bapa diberitahu bayi anda mungkin dalam bahaya, 99% mereka akan berkata, buat apa yang patut. Walau apapun, selamatkan bayi. Masalahnya sama ada bayi itu benar-benar dalam bahaya atau tidak, ini selalunya tidak dapat dipastikan. Apabila Shavi Mittal menerima berita beliau mengandung anak kedua, pakar sakit puan yang biasa merawatnya tidak lagi berkhidmat. Maka Shavi menjelaskan secara terperinci kepada doktor baharunya bagaimana beliau mahu bersalin. Saya memberitahunya selagi tiada kecemasan atau tiada komplikasi, beliau perlu ikut rencana saya. Are you on board with my plan? Saya akan bermeditasi semasa rasa sakit nak bersalin. Saya tidak mahu sebarang epidural atau saya tidak mahu guna sebarang kaedah tahan sakit semasa saya nak bersalin. Beliau kata okey. Pada awalnya, semua berjalan lancar. Tetapi, sehari sebelum tarikh bersalin, Dr. Shavi tiba-tiba mencadangkan kelahiran dicepatkan. Saya tidak setuju. Saya cakap tidak. Saya mahu bersalin secara semula jadi. Apabila bayi sudah bersedia untuk keluar, saya akan bersalin. Oleh kerana kehamilan beliau baru masuk minggu ke-39 dan kedua-dua ibu dan bayi tidak mempunyai masalah, Shavi tetap enggan mempercepat proses kelahiran bayinya. Lebih 90% bayi dilahirkan 2 minggu lebih lewat atau lebih awal daripada tarikh yang diramalkan. Begitu juga halnya dengan Shavi. Kira-kira 9 hari selepas tarikh kelahiran yang telah ditetapkan, yakni pada minggu ke-41, muncul tanda-tanda awal beliau sudah bersedia untuk bersalin. Semuanya baik-baik saja pada malam sebelumnya. Saya masih ingat ia adalah hari ibu dan ketuban saya pecah. Kami pergi ke hospital pada pukul 12.30 malam. Saya telah diperiksa dan semuanya baik-baik saja. Pada keesokan paginya sekitar jam 7, serviks saya sudah mengembang seluas 7 cm. Doktor berjumpa saya dan sangat gembira dengan perkembangan itu. Dia kata, okey, bagus. Nampaknya kita boleh menggendong bayi pada jam 9. Namun hanya 2 jam kemudian, tanpa persetujuan yang jelas daripada Shavi atau suaminya, doktor memberikan suntikan. Apabila suntikan tersebut diberikan, saya tiba-tiba dapat serangan panik dan tekak saya menjadi benar-benar kering. Jantung saya mula berdegup kencang. Saya mula menggigil. Ia berlaku sebaik saja suntikan itu diberikan. Saya tanya, apa yang awak berikan kepada saya? Apa yang sedang berlaku ni? Dia kata, tiada apa-apa, bertenang. Ini hanya untuk mempercepatkan proses bersalin. Lalu saya fikir,
Mengapa saya perlu mempercepat proses bersalin? Mereka memantau degupan jantung dan tidak ada masalah pada janin dan semuanya baik-baik saja. Selepas itu, semuanya menjadi kucar-kacir. I could not Saya tidak dapat menenangkan diri kerana tiba-tiba fikiran saya terganggu feel all the pain dan saya dapat merasakan segala macam kesakitan. and my Fikiran saya tidak dapat fokus pada perkara lain. Dan cervix saya secara tiba-tiba berhenti mengembang untuk 2-3 jam berikutnya. 3 hours. Shavi diberi Pitocin, sejenis ubat menyebabkan kontraksi. Ia boleh bantu mempercepat proses pengembangan serviks, tetapi hanya dengan syarat serviks sudah berada pada tahap kesediaan tertentu. Tambahan lagi, Pitocin boleh membuat proses bersalin jauh lebih sakit. Tidak apa yang diterangkan kepada saya. Ia hanya kedengaran seperti orang yang sedang resah dan merakam. Ya ampun, awak telah mensia-siakan hari Ahad saya. Kami perlu bawa awak ke bilik pembedahan. Dan saya ingat dengan jelas, saya kata, baiklah, kita jalankan pembedahan cesarean. Lalu Mohit tanya saya, kenapa? Asked me why. Kenapa awak kata ya? Saya jawab, No, baby. saya tidak tahu, tapi patutkah kita meragui doktor? Apa yang boleh kita lakukan? Tiada apa yang boleh kita lakukan. Mohit tanya saya lagi, awak pasti mahu dibedah? Awak sudah hampir sampai ke saat-saat melahirkan. Awak sudah tahan segala kesakitan. Cervix awak sudah mengembang 8 cm, lagi 2 cm saja. Betul awak mahu dibedah? I don't know. Saya kata saya tidak tahu, saya tidak boleh berfikir pada saat ini. Jika doktor kata demikian, saya akan turut saja. Apabila pasangan suami isteri Abhilash dan Sakshi Singh mendapat tahu mereka bakal menimang cahaya mata pertama, mereka sangat gembira. Abhilash adalah seorang peniaga muda yang berjaya dan beliau mahukan yang terbaik untuk isterinya Sakshi yang berusia 25 tahun. Mereka memilih hospital swasta yang menawarkan kemudahan terkini. Kami tahu tentang sebuah hospital di sini yang ada seorang pakar sakit puan dan suaminya pula seorang pediatrik. Kami fikir ini adalah pilihan yang baik kerana kedua-dua doktor tak jauh. Kami memutuskan untuk mendapatkan rawatan di sini. Jadi, kami pergi dan berunding dengan mereka dan semuanya baik-baik sahaja. Pakar sakit puan mereka memberi jaminan kehamilan berjalan lancar. Namun, pada minggu ke-37, doktor mengesyorkan Sakshi menjalani pembedahan caesarean. Apabila ayah saya bawa Sakshi jumpa doktor, beliau tanya apa masalahnya. Doktor cakap bukan 100%, tapi jika ada masalah, bayi yang akan menanggungnya. Bimbang akan keselamatan bayi, keluarga Singh memutuskan untuk menurut saranan doktor. Doktor telah melakukan pembedahan caesarean. Mereka kata bayi saya lemah dan membawanya ke unit rawatan rapi. Keadaan isteri Abhilash memburuk sehari selepas dibedah. Tekanan darahnya tidak menentu. Mukanya mula menjadi merah padam. Kemudian kami berteriak memanggil doktor dan jururawat. Doktor memberi Sakshi suntikan dan semuanya kelihatan normal semula. Kami tanya apa masalahnya dan kami diberitahu bahawa ini perkara biasa. Dia kata, jangan cemas, biar doktor memeriksanya. Tetapi, doktor tidak datang dalam masa 30 jam. Apabila doktor akhirnya datang, beliau tidak memandang serius keadaan Sakshi. Oleh kerana terkena jangkitan, beliau tidak membuang air kecil dan perutnya mula membengkak. Akhirnya, apabila cemas dengan keadaan Sakshi, doktor meminta keluarga memindahkannya ke hospital lain. Sakshi tidak dimasukkan ward pada mulanya. Hanya setelah saudara mara saya merayu kepada pihak hospital, barulah Sakshi dimasukkan. Namun, ia sudah terlambat. Septisemia atau keracunan darah sudah berlaku. Kami diberitahu 95% organnya sudah rosak.
Mereka sudah cuba sedaya upaya, tapi saksi tidak dapat diselamatkan. Mimpi ngeri keluarga ini belum berakhir. Bayi Abhilash dan Sakshi telah dilahirkan melalui pembedahan pada minggu ke-37 kehamilan. Satu langkah yang sangat berisiko kerana bayi yang lahir seawal itu belum cukup membesar. Betu, Betu merah, Betu. Organ tumbuh hanya pada bulan terakhir kehamilan. Tetapi doktor ini telah melakukan pembedahan terlalu awal dan anak saya punya masalah kulit antara hati dan jantungnya. प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से बेटा भी मेरा जो है. Oleh kerana pembedahan yang terlalu awal, 29 नवंबर को anak saya meninggal dunia. वो भी नहीं रहा. Apakah alasan untuk melakukan pembedahan cesarean? Sebab yang paling biasa adalah masalah pada janin atau bayi dalam bahaya. Jika ibu bapa diberitahu bayi anda mungkin dalam bahaya, 99% mereka akan berkata, buat apa yang patut. Walau apapun, selamatkan bayi. Masalahnya sama ada bayi itu benar-benar dalam bahaya atau tidak, ini selalunya tidak dapat dipastikan. Abhay Shukla ialah pengarang bersama Dissenting Diagnosis, sebuah buku yang mendedahkan cara pesakit dieksploitasi oleh hospital swasta di India. Faktor utama ialah secara purata setiap pembedahan cesarean dikenakan bayaran 70 hingga 80 ribu rupis. Faktor lain ialah masa doktor. Anda lihat proses bersalin secara semula jadi mungkin mengambil masa antara 10 hingga 12 jam. Doktor, jururawat serta pasukan perubatan perlu senantiasa memantau si ibu selama 10 hingga 12 jam. Untuk pembedahan cesarean, semuanya selesai dalam masa setengah jam atau 45 minit. Jadi ini lebih mudah dan ringkas untuk para doktor. Pembedahan cesarean kelihatan seperti huraian segera. Di hospital awam, kadar pembedahan cesarean ialah 14% dan di hospital swasta ialah 48%, hampir 3 kali ganda lebih banyak. Jadi ini bermakna pendorong utama hospital swasta adalah kadar keuntungan yang lebih tinggi. Kami telah menimbulkan perkara ini di dalam buku kami. Sebagai contoh, kami telah melihat kes seperti ini di mana pesakit dihantar untuk imbasan sonologi dan kemudian dia diberitahu bahawa serviks terlalu kecil dan dia memerlukan pembedahan cesarean. Apabila dia berjumpa dengan doktor lain, laporan sonografi itu didapati normal dan dia tidak memerlukan pembedahan cesarean. Jadi ada keperluan untuk menetapkan protokol. Sekarang ini kita tidak mempunyai piawai bila pembedahan cesarean perlu dilakukan dan bila ia tidak perlu. Ini telah dilakukan di negara lain. Doktor bidan saya kata, air ketuban saya sudah merosot. Kemudian dia kata, saya akan mempercepatkan proses bersalin. Saya ke hospital lain dan bertanya, benarkah air ketuban saya kurang? Tidak, semuanya kelihatan normal. Penyakit serius jarang berlaku pada seseorang tetapi melahirkan anak adalah satu perkara biasa. Hampir setiap wanita akan menjalaninya, kadangkala lebih daripada sekali. Justru, sektor perubatan berkaitan persalinan adalah industri yang lumayan. Di situlah pembedahan cesarean memainkan peranan. Ketika menulis bukunya tentang amalan perubatan yang tidak beretika, Abhay Shukla mendapati hospital swasta di India sering melakukan pembedahan cesarean yang tidak perlu gara-gara mahu mengauk untung. Kami menemu ramah 78 doktor, kebanyakannya bekerja dalam sektor jagaan kesihatan swasta dan mereka telah mendedahkan tentang realiti penjagaan kesihatan swasta yang dikomersilkan di India.
Jadi sebilangan besar doktor, terutamanya doktor kanan yang bekerja di hospital korporat, mereka bekerja sebagai perunding yang bermakna mereka mendapat bayaran mengikut bilangan prosedur yang mereka lakukan. Jika mereka tidak melakukan pembedahan cesarean, bayaran mereka akan berkurang. Wanita yang bersalin secara semula jadi biasanya menginap 1 malam sahaja di hospital. Tetapi wanita yang menjalani pembedahan caesarean selalunya menginap sehingga 4 hari. Ditambah pula dengan perbelanjaan untuk bilik pembedahan. Bil keseluruhan boleh mencecah hampir 8 kali ganda. Hari ini di India, hampir separuh jumlah kelahiran di hospital swasta dilakukan melalui pembedahan caesarean. Ini kadar yang sangat tinggi kerana WHO mengesyorkan 10 hingga 15% sahaja. Jadi kira-kira 2 daripada setiap 3 kelahiran adalah pembedahan caesarean yang tidak perlu. Ini satu pembaziran besar dari segi sumber dan ia juga tidak digalakkan untuk kesihatan ibu. Dari kedua-dua sudut pandangan, keuangan maupun perubatan, ia sama sekali tidak wajar. Data daripada National Institutes of Health, sebuah pusat sumber perubatan antarabangsa menunjukkan di Singapura kadar pembedahan caesarean mencecah 37.4% pada 2014, naik daripada 32.2% pada 2005. Ia satu peningkatan 16% dalam hampir sedekad. Para ibu di Singapura mungkin sekarang hamil pada usia yang agak lewat. Makanya mereka boleh mengalami masalah-masalah perubatan kesihatan semasa hamil yang kemudian terpaksa melibatkan proses pembedahan caesarean, ya, kerana ini untuk menjamin keselamatan dan kesihatan mereka lah. Namun di Singapura, kadar pembedahan caesarean tidak banyak beza antara hospital awam dan swasta. Hospital awam dan hospital swasta ada proses audit yang dilakukan untuk memantau kes-kes yang dilakukan pembedahan caesarean ini supaya kadar pembedahan caesarean tidak melampaui kadar yang boleh diterima. Saya rasa para suami isteri harus percayalah ya bahawa para doktor tidak mempunyai sebarang KPI ataupun matlamat untuk mendatangkan keuntungan untuk diri mereka sendiri ataupun untuk pihak hospital. Ya. Pemeriksaan mingguan yang dijalani Eustacia menunjukkan ibu dan janin dalam keadaan sihat. Namun, sehari sebelum tarikh kelahiran yang diramalkan, lain pula kisahnya. Doktor kata, awak buat imbasan ultrasound lagi. Kemudian dia kata, air ketuban awak sudah kelihatan merosot. Saya akan mempercepatkan proses bersalin. Tetapi menurut rekod perubatan Eustacia pada hari itu, air ketuban atau cecair amniotik beliau cukup dan berada pada paras yang sihat. Malangnya, Eustacia tidak menyedari perkara tersebut. Tatkala doktor memberi amaran paras air ketubannya rendah, beliau langsung cemas. Saya jumpa Ryan dan beritahunya apa yang telah disampaikan. Ryan cakap, jangan. Kenapa perlu cepatkan proses bersalin? Biar bayi lahir secara semula jadi. Kemudian doktor memanggil saya masuk bilik dan dia kata, suami tak mengerti keadaan isteri. Jadi saya percaya kata-kata doktor. Dia beritahu saya, jangan dengar kata suami. Dia tak faham tubuh isteri. Saya faham tubuh awak kerana saya seorang doktor. Jadi pada masa itu saya menghubungi ibu saya, Ibu Eustacia, dan kami bertanya kepada mereka apa yang dilakukan dalam proses ini. Dan mereka kata Eustacia akan diberi pil untuk mendorong proses bersalin. Ini bukan sesuatu yang semula jadi. Kenapa perlu dilakukan? Anda rasa tertekan pada saat itu. Jika anda buat keputusan yang salah, sesuatu yang buruk mungkin berlaku. Apa yang saya kesali ialah saya pilih untuk percaya doktor. Saya kembali ke pejabatnya dan dia kata,
Saya akan beri sebiji pil dan ia akan mempercepat proses. Serviks anda akan mengembang dan anda boleh bersalin. Jadi kami bertanya, berapa banyak pil yang saya perlu makan? Dia kata 3 biji. Dia beri saya pil itu kira-kira jam 10 pagi dan pada jam 2 petang, dia beri saya pil yang kedua. Kemudian, saya mula rasa sakit nak bersalin. Rasa sakit nak bersalin ini nampaknya lebih dahsyat bagi proses kelahiran yang dipaksa. Saya tak lihat apa-apa kemajuan. Saya hanya rasa sakit yang amat dahsyat. Sebarang sentuhan buat saya rasa sakit. Kemudian doktor datang jam 8 malam dan dia kata, cesarean. Saya terkejut. Selama ini saya impikan dapat bersalin secara semula jadi. Dan sekarang saya perlu dibedah. Proses kelahiran yang dipercepat biasanya perlu dilakukan apabila terdapat masalah dengan kesihatan ibu atau status serviks. Dalam kes Eustacia, kedua-duanya tidak bermasalah. Pasangan itu percaya Eustacia telah dipaksa untuk bersalin terlalu awal dan itu yang menyebabkan pembedahan caesarean menjadi perlu. Jadi, apa yang berlaku adalah apabila bayi sudah bersedia untuk lahir, kepala bayi akan berada di bahagian bawah. Walau bagaimanapun, dalam kes kami, saya fikir posisi kepala Eden masih di atas. Bayi kami belum bersedia untuk lahir. Jadi, doktor memberi Eustacia pil itu walaupun setelah dia tahu bayi belum bersedia untuk lahir. Maka itu, kami berdepan dengan pelbagai komplikasi. Sebaik saja makan pil, prosesnya sudah bermula. Ya, tidak boleh ditarik balik. Anda perlu menjalani pembedahan caesarean kerana nyawa anda dan bayi anda kini dalam bahaya. Okey, bagi si ibu yang disarankan untuk menjalani pembedahan caesarean, nasihat saya ialah supaya si ibu ni dapat memperkasakan diri mereka dengan menyoal banyak soalan kepada doktor, doktor bidan mereka ya. Mengapa pembedahan ini harus dilakukan? Apakah risiko-risikonya? Apakah manfaatnya? Adakah ia perlu ataupun tidak perlu? Apakah kos bayarannya? Ini semua penting ya. Jadi ibu ni serta pasangan suaminya dapat buat keputusan yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Jika ada sebarang keraguan, cuba dapatkan pendapat doktor yang lain ya supaya nasihat yang lebih yang daripada sudut yang berlainan boleh didapatkan dan si ibu ni kemudian dapat membuat keputusan yang terbaik untuk dirinya dan bayinya. Sekitar 15 minit kemudian mereka kata, tahniah awak mendapat bayi perempuan. Saya tak dapat lihat wajahnya pun. Kemudian mereka bawa bayi keluar. Saya tanya, kenapa bawa dia keluar? Mereka jawab, bayi tidak boleh berada dalam bilik bedah. Kemudian, saya tidak sedar. Mereka beri saya ubat tidur. Bila anda bersalin secara semula jadi, sakit yang dirasakan hanyalah untuk jangka masa pendek. Anda mudah pulih selepas itu. Anda boleh berjalan pada keesokan harinya. Tetapi dengan pembedahan caesarean, anda akan terus menanggung sakit selama 20 hingga 30 hari selepas itu. Saya rasa 6 hari selepas itu, anda tidak boleh turun dari katil pun. Terdapat lebih banyak komplikasi bila seseorang itu menjalani pembedahan caesarean. Anda tidak boleh duduk. Anda hanya terbaring di atas katil. Anda tidak boleh memusingkan badan. Anda telah dibelah sehingga 7 lapis dalam. Ia sangat menyakitkan. Saya tidak boleh menggendong bayi saya. Saya hendak menyusukannya, tetapi tidak mampu. Dan itu perkara yang sangat memilukan. Saya tak boleh bangun selama 2 hari. Saya tak boleh tukar lampin. Bila bayi menangis, saya perlu cari bantuan orang lain untuk memujuknya. Saya rasa sungguh tertekan. Selepas pengalaman pahit itu, Ryan mengambil keputusan untuk menerbitkan sebuah dokumentari berjudul Unnecessarian. Ia adalah keinginan kami untuk bersalin secara semula jadi. Tetapi impian itu telah dirampas daripada kami. Lalu saya berkata sendiri, ini topik yang penting.
mengapa tidak saya menerbitkan sebuah filem tentang pengalaman kami? Kami telah menjadi mangsa keadaan. Kami menjadi mangsa gara-gara tindakan seorang doktor yang tidak beretika. Dan saya fikir ia akan membantu Eustacia jika dia bersemuka dengan doktor. Selepas gagal bersalin secara semula jadi untuk anak pertama, Eustacia berharap dapat mengubah nasibnya untuk anak kedua. Namun, impiannya sia-sia. Menjelang Krismas 2019, Eustacia mengandung anak kedua. Ketika masuk 7 bulan, beliau menerima kabar duka. Eustacia diberitahu kali ini bahaya untuk beliau bersalin secara semula jadi. Kata doktor, kalau nak bersalin secara semula jadi, perlu tunggu 2 tahun. Biarkan rahim sembuh sepenuhnya. Biarkan parut pulih dengan baik. Kemudian, setelah cukup kuat, anda boleh hamil lagi. Eden baru masuk 10 bulan dan saya hamil lagi. Ya ampun, saya kecewa dengan keadaan. Saya teringat semula semua perasaan dan pengalaman ngeri sewaktu melahirkan anak pertama. Dan kini ada 90% kemungkinan saya perlu dibedah lagi. Majoriti ibu yang menjalani pembedahan caesarean pada kali pertama akan melaluinya lagi. Salah satu masalah wanita yang sudah menjalani pembedahan caesarean apabila mereka hamil lagi, risiko kebocoran rahim iaitu uterine rupture boleh berlaku. Okey, dan ini lebih kerap berlaku jika mereka hamil sejurus selepas menjalani pembedahan. Ya, jadi berikan tempoh sekurang-kurangnya setahun, dan selepas setahun mereka hamil lagi, doktor harus memerhatikan keadaan kehamilan mereka supaya dapat memantau kesihatan mereka dan keselamatan mereka. Namun bagi si ibu yang sudah melahirkan melalui pembedahan caesarean sebanyak 2 kali atau lebih, mereka tidak dibenarkan untuk menjalani proses bersalin secara normal. Subarna Ghosh ialah seorang pejuang hak wanita. Beliau mahu menyelamatkan kaum ibu daripada menjalani pembedahan caesarean yang tidak perlu. Waktu itu saya berumur 25 tahun. Saya masih muda dan tidak ada sebarang masalah secara fizikal. Doktor kata saya boleh memilih hari untuk bersalin. Mendengar kata-katanya, saya jadi keliru. Bagaimana dia tahu bila saya akan bersalin? Kemudian dia meyakinkan saya, jangan risau, anda tidak perlu menjalani proses bersalin yang kuno. Anda tidak perlu tunggu masa untuk bersalin. Doktor cuba menggambarkan yang keadaan sudah menjadi semakin moden dan kaum wanita tidak perlu melalui apa yang pernah dilalui oleh ibu atau nenek mereka semasa bersalin dahulu. Keadaan sudah berubah sekarang dan kini ia hanya melibatkan potongan sedalam 4 inci sahaja. Subarna rasa beliau sudah dieksploitasi oleh doktornya. Beliau enggan berdiam diri. Sebagai wanita, kita sama sekali tidak sedar tentang hak kita. Apa perkara yang boleh kita tuntut dan jenis maklumat yang harus diberikan kepada kita? Saya terbaca kertas-kertas kajian tentang cara yang mudah untuk mengurangkan pembedahan caesarean. Saya telah melalui beberapa garis panduan yang diberi Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Perkara yang paling mudah sekali adalah hospital-hospital perlu menjalankan audit secara telus. Bukannya hospital tidak menjalankan audit. Ada audit. Jadi soalan saya, apa yang dibuat dengan audit itu? Sebagai pengguna yang akan melanggani hospital itu, apa informasi yang boleh saya perolehi daripadanya? Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyatakan jika data yang diaudit itu didedahkan kepada umum, trend ini dapat diubah.
Pada 2017, Subarna mendapati tidak banyak hospital India yang memaparkan kadar pembedahan caesarean mereka. Maka itu, beliau memulakan petisyen online menggesa pemerintah untuk memaksa hospital berbuat demikian. Lebih 160,000 orang menandatangani petisyen itu. Dalam sistem penjagaan kesihatan India, pemerintah daerah dan bukannya pemerintah pusat yang mengawal selia hospital swasta. Tetapi tidak lama selepas petisyen itu dikemukakan, pemerintah pusat telah membuat pengumuman penting. Ia memerintahkan semua hospital swasta yang berkhidmat untuk kaki tangan dan pesara kerajaan pusat mengumumkan kadar pembedahan caesarean mereka. Undang-undang baru ini melibatkan 2,000 hospital swasta di seluruh negara. Namun ia masih di luar jangkauan kerana dianggarkan ada 43,000 hospital swasta di India. Terpulang kepada pemerintah daerah untuk benar-benar mengawal selia hospital-hospital tersebut. R.V. Karnan ialah seorang ketua pentadbir daerah Bandar Karimnagar di wilayah Telangana. Bandar tersebut telah mencatat kadar tertinggi pembedahan caesarean di India. Sehingga 96% daripada jumlah kelahiran di hospital-hospital swasta melibatkan pembedahan caesarean. Kadar ini sangat membimbangkan. Kami mula berbincang dengan pihak-pihak berkepentingan. Kami mengadakan beberapa siri pertemuan dengan semua doktor swasta. Kami beritahu mereka dengan jelas bahawa kami menentang pembedahan caesarean yang boleh dielakkan. Dengan hampir 400 hospital swasta dan 70 pakar sakit puan, para ibu berpusu-pusu ke hab perubatan Karimnagar untuk mendapatkan rawatan, terutama untuk bersalin. Untuk mengesan kadar tersebut, pemerintah daerah telah mewajibkan semua hospital untuk mengemaskini butiran kelahiran mereka dalam portal. Ini kemudiannya diperiksa dengan teliti untuk mengesan sama ada berlaku sebarang pembedahan caesarean yang tidak perlu. Kita sudah melaksanakannya, tetapi kita perlu lebih tegas. Kita harus semak berapa ramai ibu kali pertama yang dapat bersalin secara semula jadi. Contohnya, hospital pertama di Senarai itu. Mereka telah melakukan 69% pembedahan caesarean sebelum ini. Jika ibu atau keluarga tidak mahu pembedahan caesarean, jika mereka ingin bersalin secara semula jadi dan semua keadaan baik-baik sahaja, tapi mereka mengadu telah dipaksa membuat pembedahan caesarean ataupun kami yang mendapat tahu, kami boleh tutup hospital itu serta-merta. Pertama, ia adalah satu pembedahan yang agak mudah dan ringkas dilakukan. Maka mungkin ini dari mata kasar. Mungkin orang berpendapat bahawa doktor ini mengambil jalan keluar yang lebih ringan, yang lebih mudah berbanding dengan kalau doktor ini harus menunggu proses bersalin yang mengambil berjam-jam. Mungkin harus melahirkan bayi pada waktu malam, waktu awal pagi, mengganggu jadualnya kan, ataupun mungkin pada waktu hujung minggu atau cuti awam. Ini semua juga boleh mengganggu jadual doktor ini kan. Dan kedua, juga dari mata kasar, dari mata orang luar, mungkin ramai yang berpendapat mungkin kalau doktor ini menjalankan pembedahan caesarean, doktor ini boleh mengenakan bayaran yang lebih tinggi kepada pesakit, kepada ibu yang hamil ni, dan mungkin dapat mendapat keuntungan yang lebih besar lah ya. Tapi saya yakin dan saya percaya ini tidak berlaku untuk para doktor perbidanan di Singapura lah. Kami semua mempunyai etika yang tinggi, berhemah tinggi. Kami tidak menyalahgunakan pembedahan caesarean lah. Di India, Shavi Mittal yang telah dimanipulasi untuk menjalani pembedahan caesarean mahu ambil tindakan undang-undang terhadap doktornya. Saya berunding dengan peguam. Apa yang ditulis dalam fail pesakit agak membimbangkan saya. Misalnya, jururawat datang untuk memberi ubat dan saya sedang menyusukan bayi. Jika saya beritahunya untuk datang kemudian, dia akan menulis dalam fail, ubat ditolak oleh pesakit. Maka sangat sukar untuk membuktikan apa-apa. Doktor boleh mengemukakan apa saja yang dia mahu kerana dia pakar perubatan. Doktor boleh katakan, memang ada kecemasan, dia saja yang tidak tahu. Ataupun, saya sudah memberitahunya. Bagaimana saya dapat membuktikan yang dia ada memaklumkan saya atau tidak? Jadi terdapat banyak kelemahan dan sukar untuk membuat dakwaan di mahkamah.
Lalu saya menyedari kes ini tiada huraiannya. Saya mengalami kemurungan selama beberapa bulan. Saya dapati sukar untuk menyusukan bayi kerana fikiran saya terganggu. Walaupun selepas 8 bulan menjalani pembedahan, luka saya belum baik sepenuhnya. Masih rasa sakit dari semasa ke semasa dan masih tiada sensasi di bahagian yang dibedah itu. Shavi memanfaatkan media sosial untuk mengongsi kisahnya. Saya fikir jika ini boleh berlaku pada saya, ia juga mungkin boleh berlaku pada ibu-ibu lain. Jika saya boleh mengongsi cerita saya, mungkin ibu-ibu lain juga boleh mengongsi pengalaman mereka. Isteri Abhilash Singh meninggal dunia akibat jangkitan selepas menjalani pembedahan caesarean. Bayi beliau yang dilahirkan pramatang turut meninggal dunia. Abhilash percaya doktor mereka bertanggungjawab atas tragedi itu. Abhilash masih menunggu keputusan Lembaga Perubatan India setelah membuat aduan rasmi. Saya telah menarik perhatian media mengenai perkara ini dengan bantuan ramai wanita dari keluarga dan kampung saya. Kami tunjuk perasaan. Setiap hari ada berita tentang perkara ini di media. हमें अगर न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं पे अमलान संग बैठेंगे बिना खाए पिए यहीं पे जान देंगे यहीं पे हम जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति जागेगी भाई जागेगी मैंने इसलिए किया कि Saya buat semua ini kerana saya mahu tingkatkan kesedaran orang ramai. जब मैंने हंगामा किया मैं Saya menonjolkan isu ini di Facebook. Ramai yang mengongsi pengalaman mereka dan memberi pandangan di media sosial. Saya terima banyak panggilan telefon daripada mereka yang melalui nasib yang serupa. Kami melakukan semua ini supaya tiada siapa lagi yang akan menderita seperti Sakshi.